Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Dr. Ahmad Zamri Mansur dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan hasil projek bahan pembelajaran digital kami yang bertajuk Darian Sentuhan. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli sahaja, iaitu yang pertama Siti Nur Hazira, Siti Nur Ain, saya sendiri, Siti Rahina dan Siti Nur Aina Akilah. Kita teruskan kepada model AD. Model AD terdiri daripada 5 fasa iaitu analisis, design, development, implement dan evaluate. Untuk fasa yang pertama iaitu analisis, guru akan memastikan persekitaran pembelajaran murid adalah dalam keadaan selesa supaya aktiviti pembelajaran berjalan dengan lancar. Dan guru akan mengenal pasti keperluan murid dan mengenal pasti pengetahuan yang sedia ada pada murid. Fokus utama iaitu murid tahun 1. Untuk fasa yang kedua iaitu design, objektif pembelajaran iaitu murid dapat mengenal darian sentuhan, murid dapat mengenal jenis permukaan darian sentuhan, murid dapat mengelaskan bahan mengikut jenis permukaan. Strategi pengajaran untuk mencapai objektif iaitu dengan menggunakan aplikasi tayangan video Zipito dan pentafsiran dilaksanakan melalui quizzes. Kita teruskan kepada fasa yang ketiga iaitu development. Dalam fasa ini, kaedah yang digunakan iaitu penghasilan video animasi yang menarik dalam menarik minat murid. Bahan bantu mengajar yang digunakan iaitu gambar dan pelbagai jenis bahan yang berbeza. Untuk fasa yang keempat iaitu pelaksanaan, guru terlebih dahulu akan memastikan semua murid bersedia mengikuti sesi pembelajaran dan fokus utama iaitu murid tahun 1 subjek sains. Untuk fasa yang terakhir iaitu penilaian, penilaian dibuat melalui sesi soal jawab bersama pelajar dengan tujuan menilai kefahaman murid melalui kuis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahagian storyboard kami. Terdapat 11 babak yang ada pada storyboard kami, iaitu babak yang pertama, guru memberitahu kegunaan organ iaitu organ mata, lidah, hidung dan telinga kepada murid. Babak yang kedua pula, guru bertanya kepada murid apakah organ yang digunakan untuk deria sentuhan. Babak yang ketiga, guru bertanya kepada murid permukaan yang boleh disentuh menggunakan deria sentuhan. Babak yang keempat, guru memberitahu 4 jenis permukaan yang boleh disentuh menggunakan deria sentuhan dan guru mengarahkan murid untuk mengulang keempat-empat permukaan tersebut. Babak yang kelima pula, guru membawa barang dan mengarahkan murid untuk menyentuh permukaan setiap barang tersebut. Babak yang keenam, Hana mengambil patung dan mengatakan patung itu lembut. Babak seterusnya iaitu babak yang ketujuh, Ahmad mengatakan kayu itu keras. Babak yang ke-8 pula, Meme menyentuh beras dan mengatakan ianya kasar. Babak yang ke-9, Abu mengatakan tekstur tepung itu halus. Babak yang ke-10, di akhir kelas, guru mengelaskan contoh bahan mengikut tekstur. Babak yang ke-11, guru memberi ruang kepada murid untuk menjawab soalan kuis secara atas talian. Pada video kami telah memberikan link kuis untuk murid menjawab soalan secara atas talian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berikut ialah hasil projek kumpulan kami iaitu bertajuk Deria Sentuhan. Saksikan video. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat? Sihat, cikgu. Okey, baiklah. Kita akan mulakan pembelajaran hari ini. Murid-murid, kita gunakan mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, dan telinga untuk mendengar. Dan apakah organ yang digunakan untuk deria sentuhan? Kulit, cikgu. Ya, pandai. Kulit merupakan organ yang kita gunakan untuk deria sentuhan. Baiklah, apakah permukaan yang kita boleh sentuh menggunakan deria sentuhan? Lembut, cikgu.
Betul tu Hana. Lembut merupakan salah satu permukaan yang kita boleh sentuh menggunakan deria sentuhan. Seterusnya permukaan yang halus, kasar dan keras. Boleh kamu ulang semula jenis permukaan yang cikgu sebut tadi? Lembut, Halus, kasar, dan keras. Okey, baiklah murid-murid. Di sini cikgu ada bawa beberapa barang. Boleh murid beritahu cikgu permukaan untuk setiap barang ini? boleh cikgu. Baiklah Hana. Boleh maju ke hadapan dan sentuh patung ini? Apakah permukaan patung ini? Patung ini lembut, cikgu. Betul. Seterusnya Ahmad, sentuh kayu ini. Apakah permukaan kulit kayu ini? Keras cikgu. Ya, betul. Kayu ini mempunyai permukaan yang keras. Okey, seterusnya cuba Mei sentuh beras ini. Apakah permukaan beras ini? Beras ini kasar, cikgu. Ya, betul Mei. Permukaan beras ini kasar. Baiklah Abu. Cuba sentuh tepung ini dan beritahu cikgu apakah jenis permukaan tepung ini. Permukaan tepung ini halus cikgu. Ya, betul. Permukaan tepung ini halus. Syabas murid-murid. Sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, mari kita sama-sama senaraikan contoh barang mengikut jenis permukaan yang betul. Permukaan yang kasar. Gula, batu, jalan raya dan beras mempunyai permukaan yang kasar. Permukaan yang halus. Tepung, serbuk koko dan serbuk kunyit mempunyai permukaan yang halus. Permukaan yang lembut. Kapas, patung dan bantal mempunyai permukaan yang lembut. Permukaan yang keras. Meja, pintu dan kerusi mempunyai permukaan yang keras. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini telah pun selesai. Murid-murid, sila tekan link kuis di atas dan jawab kuis tersebut. Selamat menjawab. Okey, di sini terdapat 3 aplikasi yang kami gunakan dalam video yang anda lihat tadi. Kami menggunakan 3 aplikasi iaitu aplikasi Zeppito, Canva dan CapCut. Okey, untuk aplikasi Zeppito ni kami menggunakan ia kerana dapat kami gunakan karakter yang kami mahu seperti dalam gambar tersebut. Aplikasi ini juga sangat mudah digunakan, tetapi ia agak terbatas sikit jika kita ingin membuat avatar yang banyak dalam masa satu hari. Zeppito ini juga dia mempunyai versi yang berbayar dan juga percuma. Okey, seterusnya kami juga menggunakan aplikasi Canva kerana aplikasi ini mempunyai pelbagai jenis template dan aplikasi ini juga mempunyai versi yang berbayar dan percuma. Untuk elemen dan yang premium berbayar, manakala yang percuma template yang sedia ada dalam aplikasi Canva. Dan seterusnya kami juga menggunakan CapCut. Okey, CapCut ni iaitu aplikasi yang mempunyai pelbagai template dan background sound untuk dipilih dan digunakan semasa penyuntingan video. Okey, itu saja dari saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nuraina Akila binti Malik akan membentangkan slide yang seterusnya, iaitu prinsip multimedia Maya yang digunakan. Terdapat 4 prinsip yang telah digunakan. Yang pertama, the Spatial Contiguity Principle, yang bermaksud meletakkan grafik berdekatan dengan teks. Okey, untuk penerangan, gambar bahan berdekatan dengan teks nama bahan. Okey, ini untuk memastikan pelajar-pelajar ini dapat memahami tentang apa yang akan disampaikan melalui video yang ditayangkan.
Dengan meletakkan grafik dan teks yang berdekatan memudahkan lagi pelajar untuk memahami tentang video yang ditayangkan. Okey, untuk prinsip yang kedua, the multimedia principle. Bermaksud perkataan dan gambar lebih efektif berbanding perkataan sahaja. Okey, pelajar-pelajar ini lebih cenderung untuk melihat gambar berbanding perkataan yang panjang-panjang. Menyebabkan mereka boring dan tidak faham apa yang ingin disampaikan. So, dengan letaknya gambar dan perkataan, dia lebih mudah untuk difahami oleh pelajar-pelajar. Untuk penerangan, gambar bahan dan teks. Okey, yang ketiga, the personalization principle. Maksudnya, menggunakan teks yang ringkas. Okey, untuk penerangan, ringkas tentang daya sentuh. Seperti yang tengok di dalam video sebentar tadi, kami menggunakan teks-teks yang ringkas untuk pelajar memahami apa itu daya sentuh. Kami menggunakan teks yang ringkas dan berdekatan dengan gambar untuk memastikan pelajar itu memahami poin yang ingin disampaikan di dalam video-video yang ditayangkan. Dengan itu, pelajar tidak akan merasa bosan dengan teks yang terlalu panjang dan pelajar akan terus memahami apabila melihat poin yang ringkas dan padat. Okey, yang keempat, the image principle, iaitu animasi dan visual dapat membantu menyampaikan mesej dalam audio. Animasi dan visual tentang daya sentuh. So, animasi dan visual dapat membantu menyampaikan mesej untuk mudah difahami oleh pelajar-pelajar tersebut. Okey, untuk slide seterusnya. Okey, untuk slide yang seterusnya ialah TPAD, iaitu ada 3, teknologi, pedagogi dan konten. So, untuk technological expert, hanya 2 orang daripada kumpulan kami yang mahir, iaitu saya, Siti Nur Aina Aqilah binti Malik dan Siti Nur Hazira binti Omar Ali. Yang kedua, pedagogical dan konten, kesemua ahli kumpulan kami sangat mahir. Okey, itu saja dari saya.